Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penerbit dan juga terima kasih penolong penerbit. Kita memulakan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk edisi 24 Oktober 2024 bersama dengan saya sekali lagi Ridwan, tapi hari ini saya bersama dengan Syafiqah Ishak akan menemani anda sehingga pukul 10 pagi. Ya, bersiaran secara langsung dari Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media sehingga jam 10 ini, pastinya di saluran berita RTMI TV1, 2, 3, TV1 juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi hari ini memang padat dengan pelbagai info yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Tetapi terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan kejadian semalam. Ini sangat tular Ridwan di media sosial. Ramai sebenarnya yang memuat naik video-video yang memaparkan apa yang berlaku semalam di Terengganu, di mana di Kemaman, di mana ribut hujan air batu melanda Kemaman semalam. Kalau kita tengok gambaran yang dapat kami gambarkan melalui Instagram berita RTM ini, sehingga atap pun tercabut disebabkan ribut. Dan juga kalau kita baca juga laporan daripada kejadian tersebut, ada pelajar yang patah, yang cedera akibat terkena hujan batu tersebut. Menurut saksi, ketika kejadian, 208 pelajar di asrama sedang mengulang kaji pelajaran, manakala guru-guru sedang bermesyuarat di bangunan hadapan. Angin kencang secara tiba-tiba menyebabkan para pelajar bertempiaran lari apabila melihat atap bangunan akademik berterbangan. Jadi dalam kejadian berasingan, seorang lelaki berusia 35 tahun dilaporkan cedera selepas dihempap bumbung ketika berlindung di wakaf di Pantai Teluk Mok Nik. Jadi cuaca kita sekarang, saya berada di Terengganu dan Kelantan minggu lepas. Kalau panas betul. Tiba-tiba petang dia hujan lebat. Tapi kadang-kadang itulah cuaca yang kita tidak dapat jangkakan, terutamanya apabila kita dah nak masuk monsun timur laut atau musim tengkujuh. Sama juga 2 minggu lepas saya berada di Langkawi, sama panas betul. Hujan lebat sangat-sangat. Nasib baik prestasi Ironman awak okey. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak cerita tentang peralihan cuaca itu, apa yang nak kami sampaikan adalah kita kena sentiasa berhati-hati. Ya, betul. Jadi seperti mana Ridwan katakan tadi, dalam tempoh fasa peralihan monsun timur laut ini, banyak sebenarnya negeri-negeri yang terjejas dan juga ditimpa bencana banjir. Antaranya masih lagi keadaan banjir di Perak, walau bagaimanapun sekarang ini sudah pun beransur pulih. Perinciannya kalau kita boleh lihat di mana satu lagi pusat pemindahan sementara iaitu di Sekolah Kebangsaan Alopong Sukerian ditutup malam semalam, menyaksikan jumlah penduduk terjejas banjir yang dipindahkan semakin berkurang. Dan kalau kita lihat menurut laporan kejadian bencana negeri, jumlah penduduk terjejas banjir berkurangan kepada 140 orang daripada 38 keluarga malam semalam berbanding 221 orang daripada 60 keluarga petang semalam. Dan kami di RTM akan sentiasa membawakan perkembangan dan juga berita berkenaan dengan persediaan khususnya Jabatan Bomba dan juga Penyelamat untuk kita menghadapi kemungkinan banjir akan berlaku pada musim tengkujuh nanti, terutamanya pada hujung mungkin bulan November dah start, lepas itu Disember dan juga bulan Januari. Kena kekal bersama dengan kami, banyak pengisian berkenaan dengan monsun ini akan kami bawakan kepada anda. Okey, kita pergi kepada hubungan diplomatik antara Malaysia dan juga Indonesia, yang mana persahabatan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Presiden baru Indonesia itu Prabowo menyuntik dinamisme baharu hubungan Indonesia-Malaysia. Jadi panjang berita di sini, antara yang boleh kami petik daripada berita RTM ini adalah para penganalisis percaya bahawa keakraban kedua-dua pemimpin itu membuka peluang untuk meningkatkan kerjasama sedia ada antara kedua-dua negara dalam pelbagai sektor, termasuk perdagangan, tenaga baharu, pertahanan, pendidikan dan juga keuangan. Dan untuk pengetahuan semua, Indonesia ini merupakan negara pengeksport minyak sawit terbesar di dunia. Kita yang kedua. Dan juga kalau ikutkan jumlah penduduk, Indonesia juga melebihi 200 juta masyarakat ataupun orang di sana, menyebabkan saiz ekonomi lebih besar. Dan dijangkakan Indonesia ini antara negara-negara yang akan memberi saingan hebat kepada negara-negara maju yang lain, contohnya Amerika Syarikat, China, India dan sebagainya, negara yang mampu untuk hit, orang kata, memberi tentangan kepada negara-negara yang saya sebut tadi, termasuk juga Bangladesh dan juga Dhaka, ibu negara Bangladesh. Ini adalah kota-kota Jakarta, Dhaka yang mampu untuk memberi
kesan kepada ekonomi dunia pada satu masa ketika. Jadi penting hubungan baik kita antara negara-negara ini, terutamanya Indonesia lah paling rapat dengan kita. Ya, menyentuh mengenai ekonomi, kita sentuh sedikit mengenai pasca belanjawan. Ya, betul. Ini kita nak kongsikan berkaitan dengan Tekun, di mana Tekun membiayai 482.6 juta kepada 32,101 usahawan masyarakat India. Dan juga ingin kami kongsikan bersama dengan anda, ini merupakan kemudahan penjaja dan peniaga kecil sebanyak 100 juta yang diperuntukkan bagi membina gerai-gerai dan membaiki pulih prasarana pasar awam di semua PBT seluruh negara, juga menyediakan ruang niaga kepada penjaja kecil tamu desa Sabah dan Sarawak. Dan kita akan perincikan lagi sebenarnya pasca belanjawan 2025 ini bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kuskop sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, juga kami nak kongsikan. Ini mungkin berita yang sedikit mengecewakan, khususnya kepada kontingen Malaysia untuk persiapan Commonwealth 2026, di mana semalam Malaysia dijangka kehilangan 16 pingat susulan beberapa sukan prospek digugurkan pada Susan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Jadi acara-acara yang kita letakkan prospek emas, squash, badminton dan juga terjun. Ini kalau bukan setakat di peringkat Commonwealth, malah di sukan lain, sukan C, sukan Olimpik juga, ini antara sukan yang menjadi tumpuan kita untuk mendapatkan pingat emas pertama Olimpik dalam sukan Olimpik lah. Jadi apa pun kita mengharapkan, kalau tidak bersama dengan kontingen yang kita ada lagi ni, kita ada kontingen lain, angkat berat ada, bowling padang pun ada. Mungkin mereka boleh menghadiahkan pingat emas kita dalam sukan Commonwealth nanti. Baiklah, kita berehat seketika, Syafiqah. Selepas ini banyak lagi kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk menyampaikan informasi kepada anda sepanjang 2 jam hari ini. Ya. Jadi selepas ini kita nak terus saja ke mana? Kita nak bersama dengan rakan kita untuk seleksi pagi. Ke mana? Semuanya selepas ini.